Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perjumpaan kita yang ketiga dalam majlis ilmu kita Kembara Jiwa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siri kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam, interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang Islam, dengan orang bukan Islam, bagaimana interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan dengan musuh sekalipun. Dalam majlis ini kita bukan saja mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita juga mengambil pengajaran agar apa yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan solusi dan jalan keluarnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi panduan kita dalam menghadapi banyak situasi yang sama dalam kehidupan kita. Ikhwati fillah, as-sadah wa sayyidat rahimakumullah. Hadha huwa al-liqa al-thalith fi muhadaratina rihlatir ruh ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, durusun fi siratin nabawiyyah, durusun fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, an hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, an yaumiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, an kaifiyati muamalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kaifa yata'amal ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabi, kaifa yata'amal ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a al-mu'minin al-muslimin, wa kaifa yata'amal an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a ghairil muslimin wa hatta ma'a al-adu. Fi hadhihi ad-durus لا ندرس مجرد الأحداث والوقائع التاريخية التي حصلت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نتخذ هذه الوقائع والدروس، هذه الوقائع دروسا وعبرا في حياتنا اليومية، نتخذ من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم ومن كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأحداث حتى نكون على بصيرة من أمورنا، حتى نعرف كيف نتعامل مع الأحداث التي تدور حولنا. وكما تعلمنا أن التاريخ سيعيد نفسه. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga menyambut kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang hadir di dalam majlis ilmu kita petang hari ini, sama ada yang hadir secara live dalam Zoom meeting ini ataupun yang menyaksikan rakaman, dan juga kita ucapkan selamat datang kepada guru kita Al-Fadhil Al-Ustaz Muntasir Abdul Basit, wa nurahib bil hudur al-kiram في هذا البرنامج الحاضرين في هذه المنصة، منصة زوم، أو الذين يشاهدون هذا البرنامج من التسجيل. أرحب بحضراتكم وأرحب أستاذنا الفاضل منتصر عبد الباسط. كيف حالك يا أستاذنا؟ مرحبا، الله يحفظك، جزاكم الله خيرا مولانا الكريم. كيف ما أخبار الأولاد؟ والله الحمد لله كله بخير يا مولانا، الله يحفظك. صحتك زينة؟ الحمد لله رب العالمين. Allah barik fikum. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermuamalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sahaja kaum lelaki, tapi juga kaum perempuan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa kaum perempuan adalah saudara kandung bagi kaum lelaki, atau kaum perempuan adalah belahan jiwa bagi kaum lelaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Ia menegaskan kepada kita tentang pentingnya kaum perempuan di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi di dalam kehidupannya bersama dengan kaum perempuan? Kerana sudah tentu ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perempuan, ibu susu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kaum perempuan, anak-anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kaum perempuan, dan isteri-isteri kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah kaum perempuan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan mereka, bagaimana Islam bersikap kepada kaum perempuan, bagaimana kita di dalam masa ini berinteraksi dengan kaum perempuan mengikuti petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidati wa sadati, an-nisa syaqa'iqur rijal. Huwa maqalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتعامل مع الرجال فقط ولكنه يتعامل مع النساء. فأم النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، ومرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من النساء، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، وأزواج أصحابه من النساء. كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الفئة من المجتمع؟ كيف يتعامل الإسلام مع النساء؟ هذا هو موضوع درسنا في هذا المساء أو في هذا الصباح على توقيت مصر. وفي هذا الدرس سندرس كيف نتعامل نحن مع نساء، وكيف نستفيد من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء دروسا نستفيد منها في حياتنا. اختصارا للوقت نرحب بفضيلة الأستاذ منتصر عبد الباسط، نؤتي الفرصة كاملة له لإلقاء المحاضرة. تفضل يا شيخ. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المبارك الذي نجلس فيه حول مائدة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع وحسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ke dalam majlis ilmu di mana di dalam majlis ilmu ini kita mempelajari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari majlis ilmu ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita boleh mencontoh diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. موضوعنا اليوم بإذن الله رب العالمين هو موضوع مهم جدا، ألا وهو بعض مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع النساء. والنساء يعني نصف المجتمع، والقرآن الكريم والسنة النبوية وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تمتلئ بالمواقف التي تبين المنهاج في التعامل مع النساء. Tajuk kita dalam pertemuan kita di petang hari ini adalah beberapa contoh interaksi Nabi SAW dengan kaum perempuan. Dan kaum perempuan seperti yang dikatakan oleh Syekh adalah bahagian dari masyarakat, di mana di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, kehidupan Nabi SAW, kita akan menjumpai manhaj atau metode yang boleh kita gunakan untuk memahami bagaimana kita berinteraksi dengan
kaum perempuan atau bagaimana Islam berinteraksi dengan kaum perempuan. ويعني أول ما يقابلنا في هذا الموضوع شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر النساء، وذكره صلى الله عليه وسلم لفضلهن ولمكانتهن، وتوصيته صلى الله عليه وسلم بالنساء. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الوصية بالنساء في حجة الوداع التي هي يعني آخر خطبة جامعة أو من أواخر الخطب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء، استوصوا بالنساء خيرا. وكان من آخر كلامه صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت الوصية بالنساء، الله الله في النساء وما ملكت أيمانكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الوصية بالنساء. Kita akan menjumpai tuan-tuan dan puan-puan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil berat tentang urusan kaum perempuan, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak menjelaskan tentang fadilat mereka, kedudukan mereka, keutamaan mereka. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan wasiat tentang kaum perempuan. Di antara wasiat yang sangat terkenal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa yang disampaikan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan haji wada, di mana dalam khutbah wada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara wasiat besar yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat agar mereka saling berwasiat tentang kaum perempuan di antara mereka. Wasiat yang terakhir juga di akhir-akhir masa kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya, yang tentunya juga mengingatkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kaum perempuan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat tentang perempuan. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة لنا، حينما نتأمل في سيرته نجد اهتمامه بموضوع النساء بشدة. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والأهل هنا المقصود بهم الزوجة والأولاد وأقارب الإنسان. فالأهل في الغالب بيطلق على الزوجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذا مجال الخيرية. خيركم أي أفضلكم وأحسنكم هو من يكون مع أهله جيدا وممتازا وحسنا. فخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يعني في اهتمامكم بأزواجكم وبأهلكم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. Di antara keadaan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kaum perempuan adalah apa yang kita jumpai di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kamu adalah sebaik-baik orang kepada ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada ahli keluarga. Dan perkataan ahli di dalam hadis ini maksudnya adalah istri, dan perkataan ahli juga bermaksud kepada keseluruh keluarga. Di mana di dalam riwayat ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa di antara bentuk kebaikan yang paling utama adalah kebaikan seseorang kepada istrinya, kebaikan seseorang kepada ahli keluarganya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa baginda Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang terbaik kepada istrinya, manusia yang terbaik kepada ahli keluarganya. Dan kita pun semua tahu bahwa ahli keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua yang hidup adalah anak-anak perempuan. كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بشأن المرأة بشدة، يهتم بشأن النساء، ويراعي لهن ألا يصبن بأذى.
في إحدى المرات كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ومعه بعض النساء، وكان هناك رجل يسوق الجمال اسمه أنجشة. أنجشة هذا كان يسوق ويحدو الجمال بصوت عذب يغني لهن حتى يسرعن في المسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد صوت أنجشة العذب والجمال أخذت تتحرك بسرعة وفوقها النساء راكبات، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة رويدك السوق بالقوارير، أي رفقا بالقوارير، فسمى المرأة قارورة، والقارورة أي الزجاجة. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم لشدة تأثر النساء وخشي عليهن، وشبه المرأة بالزجاجة التي يعني قد تنكسر بسهولة، فينبغي في التعامل معها مراعاة أحاسيسها وعاطفتها القوية. Di antara sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara cara berinteraksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum perempuan adalah memperhatikan agar tidak mengganggu perasaan mereka, mengganggu emosi mereka. Sebagai contoh misalnya dalam satu perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada seorang sahabat yang bernama Anjasha, dan Anjasha adalah seorang sahabat yang memiliki suara yang merdu, yang seringkali bertugas untuk mengiring perjalanan bermusafir. Tugas dari Anjasha adalah seringkali untuk melantunkan syair agar unta-unta boleh berjalan dengan laju. Ini diantara kebiasaan orang Arab dahulu adalah mereka suka melantunkan qasidah, melantunkan syair untuk membuat unta-unta tersebut berjalan dengan laju. Melihat unta-unta yang berjalan dengan laju, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Anjasha, wahai Anjasha, perlahanlah, karena engkau tengah membawa botol-botol yang mudah pecah. Botol-botol yang mudah pecah di sini maksudnya adalah banyak kaum perempuan, sebab mereka tidak seperti kaum lelaki yang boleh memandu kenderaan dengan laju pada ketika itu, naik unta, naik kuda dengan laju. Tapi yang engkau tengah pandu ini adalah banyak kaum perempuan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan agar memperhatikan keadaan mereka, memberikan keselesaan kepada kaum perempuan di dalam perjalanan tersebut. كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر أن العلاقة بين الرجل وزوجته تقوم على المحبة، وأن هذا ليس أمرا شائنا وليس عيبا. فكان يعلن أمام الناس حبه لأزواجه، حبه للسيدة خديجة. يأتيه عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ أمام الناس يسأله، فيقول النبي أمام كل الصحابة: عائشة. فيقول عمرو: عن الرجال أسألك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبوها. وانظر، لم يقل أبو بكر، إنما قال أبوها تكريما لها وإعلانا أن هذه العاطفة الجميلة بين الرجل والمرأة ليست شيئا يستحيا منه وليست عيبا، وإنما هي العلاقة الطيبة والعاطفة الطيبة بين الرجل والمرأة. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa hubungan antara seorang suami dengan istri adalah hubungan yang mesti dibina di atas asas kecintaan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak malu untuk menyebutkan perkara itu di hadapan orang ramai, di hadapan para sahabatnya. Pernah suatu hari sahabat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam Amr bin Al-As radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tengah duduk bersama dengan para sahabat. Amr bin Al-As radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa malu menjawab, Aisyah. Maka kemudian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bukan dari kalangan kaum perempuan, tapi yang aku maksud adalah siapa orang yang engkau paling cintai di kalangan kaum lelaki? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ayah dia. Maksudnya adalah ayah kepada Aisyah, yaitu
Abu Bakar radhiyallahu an. Di sini Rasulullah SAW mengatakan ayahnya dengan tidak menyebutlah secara langsung perkataan Abu Bakar kerana telah menyebut di soalan yang pertama tadi nama baginda Sayyidah Aisyah sebagai satu pemuliaan kepada beliau. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر المسلمين أنه محبة الرجل للمرأة ليست شيئا يعني عيبا، وإنما هي شيء طيب وجميل، وهذه هي الفطرة التي ركزها الله سبحانه وتعالى في نفوس الناس حتى يعيشوا مع بعض. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، أو النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعلن أن المحبة للمرأة شيئا دليل على البشرية وعلى قوة الغريزة وعلى صلاح النفس الإنسانية. ويقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فيخبر أن المرأة الصالحة من أفضل المتع في الدنيا، وهي التي تجعل الدنيا جميلة. Nabi SAW mengkabarkan kepada kita bahwa kecintaan lelaki kepada perempuan, kecintaan suami kepada istri bukan satu perkara yang buruk, bukan sesuatu perkara yang seseorang patut malu terhadapnya. Bahkan Rasulullah SAW dalam beberapa hadis menegaskan tentang perkara ini. Di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah ada dua perkara di dunia ini yang sangat aku cintai. Yang pertama adalah minyak wangi dan yang kedua adalah istri. Rasulullah SAW tanpa malu menyebutkan perkara itu kerana itu bukanlah satu perkara yang buruk. Mencintai istri adalah bukan sesuatu yang bersalahan dengan fitrah, bukan sesuatu yang bersalahan dengan agama. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menegaskan bahawa dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salihah. كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر أن المرأة كما أن لها واجبات ولها منزلة فعليها حقوق. فمن ضمن هذه الحقوق والواجبات التي عليها أنها مسؤولة عن بيت زوجها، عن تربية أولاده وعن حقوقه في بيته. فيقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عن رعيتها. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن على المرأة مسؤولية، وإذا لم تقم بهذه المسؤولية يفسد المجتمع وتفسد التربية ويفسد البيت. Dan Nabi SAW menjelaskan bahawa kaum perempuan sebagaimana mereka memiliki hak, mereka juga memiliki tanggungjawab. Sebagaimana kita mesti menunaikan tanggungjawab kita kepada mereka, maka kaum perempuan pun di dalam masyarakat, di dalam keluarga memiliki tanggungjawab. Nabi SAW pernah menjelaskan bahawa semua orang di antara kamu adalah pemimpin, adalah bertanggungjawab, dan semua bertanggungjawab kepada apa yang dipimpinnya. Seorang lelaki adalah pemimpin dan dia akan disoal, dia bertanggungjawab pada apa yang dia pimpinnya. Dan seorang istri ataupun seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia bertanggungjawab pada anak-anak dan harta suaminya yang diamanahkan, dan dia akan disoal, dia akan dipertanggungjawabkan di akhirat ke atas apa yang dipimpinnya. Maka ketika kita tahu bahawa ada tanggungjawab, ada hak ke atas kaum perempuan, maka ketika orang-orang di dalam masyarakat tidak menunaikan apa yang menjadi tanggungjawab mereka, ketika kaum lelaki tidak menunaikan tanggungjawabnya, ketika kaum perempuan tidak menunaikan tanggungjawabnya, disitulah yang akan terjadi kerusakan di dalam masyarakat. ومن أعظم الحقوق التي للمرأة حقها في التعليم، تكون امرأة متعلمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بذلك، فيقول:
طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وفي إحدى المرات جاءته إحدى النساء، وهي يعني كان اسمها خطيبة النساء، كانت تتكلم باسم النساء، هي السيدة أسماء بنت يزيد، وقالت: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال، أو غلبنا على مجلسك الرجال، يعني الرجال هم الذين يأخذون كل حديث. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع النساء، وجعل للنساء درسا أسبوعيا خاصا يعلمهن فيه أمور دينهن. Oke. Di antara hak-hak utama yang Islam berikan kepada kaum perempuan, di antara hak-hak utama yang Rasulullah SAW ambil berat bagi kaum perempuan adalah hak untuk mendapatkan ilmu, hak untuk menuntut ilmu, hak untuk mendapatkan pengetahuan. Rasulullah SAW menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah perkara yang wajib, perkara yang fardu ke atas semua orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Pernah ada seorang perempuan pada masa Rasulullah SAW yang bernama Asma binti Yazid berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, majlismu sentiasa dipenuhi oleh kaum lelaki. Ya Rasulullah, kami susah untuk hadir ke majlismu kerana terlalu ramai kaum lelaki." Maka Rasulullah SAW kemudian memberikan masa kepada kaum perempuan di dalam satu minggu. Ada masa yang Rasulullah SAW khususkan untuk kaum perempuan untuk menyampaikan kepada mereka nasihat, untuk mengajarkan kepada mereka ilmu. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بتعليم النساء الأمور الخاصة بهن، فمن ذلك الغسل والتطهر. في إحدى المرات تأتيه أم سليم الأنصارية رضي الله عنها وتقول: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. وفي مرة أخرى تأتي امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول يعني تسأل عن التطهر من الحيض، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذي فرصة، يعني قطعة من مسك وتتبعي بها أثر الدم. فتقول: كيف يا رسول الله؟ فيستحي النبي صلى الله عليه وسلم فتجذبها السيدة عائشة وتقول لها: تتبعي بها أثر الدم. فانظر كيف كان يعلمهن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الخاصة جدا، لكن لابد من تعليمهن. Di antara perkara yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kaum perempuan, perkara-perkara berkaitan dengan ilmu yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kaum perempuan adalah perkara-perkara yang khusus hanya terjadi pada kaum perempuan. Misalnya, seorang sahabiah, seorang sahabat perempuan pernah datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu akan kebenaran. Adakah ke atas kaum perempuan atau adakah wajib bagi kaum perempuan untuk mandi hadas besar apabila dia bermimpi?" Maka Rasulullah SAW menjelaskan tentang hukum hakam perkara itu. Iya, jika dia melihat air, jika dia melihat cecair. Dan jika di antara contoh keadaan yang Rasulullah SAW memberikan kepada kaum perempuan ilmu pengajaran yang khusus berkaitan dengan keadaan mereka adalah tentang perempuan yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang mesti dia lakukan selepas suci dari haid. Rasulullah SAW nasihatkan kepada perempuan tersebut untuk membersihkan kesan darah dengan menggunakan kapas yang telah dicampur dengan minyak wangi, kapas yang telah dicampur dengan misk, dan bersihkan bahagian-bahagian yang terkena darah. Perempuan itu tak berapa paham dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW pun yang memiliki sifat malu tidak menyebutkan dengan menggunakan perkataan-perkataan yang sangat terperinci tentang perkara itu. Maka disitulah fungsi istri Nabi SAW, Sayyidah
Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan kepada perempuan tersebut apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولذلك السيدة عائشة وهي من علماء الصحابة تقول: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. يعني الحياء لم يمنعهن أن يسألن رسول الله عن الأمور الخاصة بالنساء. ونلاحظ أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم العيد يخطب خطبة عامة للرجال ثم يذهب إلى النساء فيعظهن ويخطب فيهن خطبة خاصة بالنساء أو موعظة خاصة بالنساء بعد صلاة العيد لأنه أمرهن أن يشهدن صلاة العيد. Okay. Dari peristiwa tadi kita melihat bagaimana istri baginda sallallahu alaihi wasallam Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan dia di antara ulama, di antara para sahabat, di antara orang yang sangat luas ilmunya, di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai memberikan komen tentang perkara ini dengan mengatakan, semoga Allah memberikan rahmat yang luas kepada kaum perempuan Ansar. Semoga Allah menyayangi kaum perempuan Ansar. Mereka tidak malu untuk mempelajari perkara agama. Mereka tidak terhalang oleh rasa malu untuk mempelajari tentang perkara-perkara agama. Dan kita perhatikan bahwa Nabi SAW bahkan pada hari raya Rasulullah SAW memberikan nasihat yang khusus kepada kaum perempuan. Selepas sholat hari raya, selepas khutbah hari raya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW secara luas kepada kaum muslimin lelaki dan perempuan, Rasulullah SAW kemudian turun dan pergi ke kumpulan kaum perempuan. Di situ Rasulullah SAW memberikan nasihat dan pesan-pesan khusus kepada mereka. Kerana kita semua mengetahui Rasulullah SAW galakkan semua kaum perempuan untuk hadir dalam solat hari raya meskipun mereka tak boleh solat. Kerana di antara tujuan utamanya adalah kerana ada nasihat khusus yang akan Rasulullah SAW sampaikan kepada mereka, kepada kaum perempuan. كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم من اهتمامه بالنساء وبالمرأة أنه أمرهن أن يخرجن إلى مصلى العيد، حتى المرأة التي عندها ظروف خاصة يعني في فترة الحيض أو النفاس قال يشهدن الصلاة ويعتزلن المصلى، يعني لا يصلين بحكم أنها في عذرها ولكن تشهد الفرحة وتخرج وتشهد الصلاة، وهل العيد إلا الصلاة؟ فانظر كيف اهتم النبي بعاطفة المرأة لكي تشهد الفرحة مع المسلمين في يوم العيد حتى لو كانت لا تصلي. Demikian juga di antara contoh bagaimana Rasulullah SAW mengambil berat tentang kaum perempuan, bagaimana Rasulullah SAW memperhatikan kaum perempuan. Rasulullah SAW perintahkan mereka, kaum perempuan, untuk hadir bersama dengan kaum muslimin untuk pergi ke tempat pelaksanaan solat hari raya, meskipun sebahagian dari kaum perempuan pada ketika itu boleh jadi tidak boleh solat. Rasulullah SAW menjemput mereka, menyuruh mereka untuk hadir menyaksikan solat hari raya untuk dua perkara. Yang pertama adalah agar mereka bersama menyaksikan keseronokan dan kegembiraan. Dan yang kedua, agar mereka boleh menyaksikan solat yang ditunaikan oleh umat Islam. Rasulullah SAW tidak membolehkan mereka untuk solat sebab mereka tidak boleh solat. Tetapi Rasulullah SAW menjemput mereka, menyuruh mereka untuk menyaksikan kegembiraan dan keseronokan bersama dengan umat Islam, menyaksikan salat dan mendengarkan nasihat-nasihat. أيضا من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر النساء أنه كان يحافظ على حقوق النساء ويأمرهن أن يحافظن على حقوقهن، ويأمر الرجال أن يحافظوا على حقوق النساء. مثلا في الزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البكر تستأمر أو تستأذن وإذنها صماتها، والثيب تستأمر، يعني الثيب توافق وتقول بلسانها أنها موافقة على الزواج، والبكر إذا صمتت مراعاة لحيائها فإن هذا الصمت معناه
الموافقة. فهذا من حقوق المرأة في الزواج، النبي كان يهتم بذلك. Di antara perhatian yang Rasulullah SAW berikan kepada kaum perempuan adalah berkaitan dengan memelihara hak-hak kaum perempuan. Di antara contoh hak yang Rasulullah SAW ambil berat, di antara contoh hak yang Rasulullah SAW perhatikan bagi kaum perempuan adalah hak untuk berkahwin, hak untuk menikah, di mana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa perempuan anak dara yang belum pernah berkahwin, maka wali dia mesti bertanya kepadanya, meminta persetujuannya, yang dalam kebudayaan pada masa itu ketika seorang anak dara tidak memberikan respon, tidak menolak, maknanya ia adalah menyetujui akan perkahwinan tersebut. Dan berkaitan dengan perempuan yang telah berkahwin, perempuan yang telah menjadi janda dan mahu berkahwin lagi, maka wali dia perlu meminta kejelasan adakah betul dia mahu berkahwin lagi, dengan meminta jawaban yang tegas dari perempuan tersebut. Dan ini adalah di antara contoh bentuk bagaimana Rasulullah SAW memberikan perhatian kepada hak-hak kaum perempuan berkaitan dengan perkahwinan. ونأخذ مثالين وحادثتين حصلتا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. الحادثة الأولى، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه، يعني ابن عمها، ليرفع بي خسيسته، يعني ليرفع بي قدره ويزداد عزة وقوة في عائلته بدون أن يستأذنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض ذلك وقال لها، يعني في معنى كلامه أنه إذا شئت رددنا هذا الزواج. فقالت: لا، أنا موافق وأمضي ما قال أبي، لكنني أردت أن تعلم النساء أنه ليس في هذا الأمر للرجال من أمرهن شيء، يعني الرجل لا يكره المرأة على الزواج. Okay. Di antara perkara yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, di dalam sirah Nabi SAW, di dalam kehidupan Nabi SAW berkaitan dengan perkara ini adalah pernah satu ketika datang seorang perempuan berjumpa dengan Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah mengkahwinkan aku dengan anak abangnya," artinya aku telah dikawinkan dengan sepupuku, untuk meninggikan nama dia. Artinya agar nama ayahnya dimuliakan di dalam kabilah, di dalam ahli keluarga, maka dia menikahkan aku dengan orang tersebut. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan ini, adakah engkau mahu agar aku membatalkan perkawinan ini atau apa yang engkau mahu? Perempuan itu hanya menyatakan, saya tidak mahu perkawinan ini dibatalkan, tapi saya mahu agar kaum perempuan tahu bahwa mereka ada hak untuk menentukan pilihan mereka, mereka ada hak untuk menentukan jalan kehidupan mereka, mereka memiliki hak dalam perkahwinan. والمثال الثاني هو امرأة ثابت بن قيس. وثابت بن قيس كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي يجعله يخطب في الوفود، ويبدو أن ثابت بن قيس لم يكن جميل الشكل، لكنه صحابي جليل. فجاءت امرأته بعدما تزوجها يعني بفترة هذا الصحابي وقالت: يا رسول الله، إنني يعني لا أنقم على قيس، على ثابت بن قيس في دينه أو أخلاقه أو كذا، ولكنني أكره الكفر في الإسلام. أكره الكفر في الإسلام يعني أنني لا أريد أن أعيش معه وأنا يعني لا أحبه وأخشى أن أقصر في حقه فأكون ارتكبت خطأ في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدر صراحتها وعاطفتها وقال: هل تردين عليه حديقته؟ يعني الصداق الذي أعطاك له كان حديقة، بستان، هل تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: اقبل الحديقة
وطلقها تطليقة، وهذا كان حكم الخلع في الإسلام. Okay. Contoh yang kedua berkaitan dengan hak kaum perempuan dalam memilih perkawinan adalah apa yang terjadi pada sahabat Nabi SAW, Thabit bin Qais. Thabit bin Qais adalah seorang khatib, seorang ahli ceramah, pakar khutbah di antara sahabat Nabi SAW. Pandai berbicara, lantang berbicara, fasih berbicara, tetapi dia bukan orang yang handsome, dia bukan orang yang cantik rupa. Maka satu ketika dia berkahwin dengan seseorang, dikahwinkan dengan seseorang. Istri dia satu ketika datang berjumpa dengan Rasulullah SAW dan berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mengadu kepadamu keburukan agama yang ada pada Thabit bin Qais." Maknanya istri kepada Thabit tidak menuduh istri kepada Thabit tidak menuduh bahwa beliau adalah seorang suami yang menganiaya, bukan seorang suami yang tidak taat dalam agama, tetapi rupa dia tidak berapa elok, dan perempuan tadi mengatakan kepada Rasulullah SAW, dan aku tidak suka untuk menjadi orang yang ingkar di dalam agama, orang yang tidak bersyukur di dalam agama. Dan Nabi SAW mengambil kira perasaan perempuan ini. Rasulullah SAW melihat apa yang dimahu oleh perempuan tersebut dan bertanya kepada perempuan tadi, adakah engkau bersedia untuk memulangkan kebun yang dulu menjadi mahar Thabit bin Qais yang diberikan kepadamu? Artinya ketika berkahwin dulu, Thabit bin Qais telah menjadikan satu kebun kurma di Madinah sebagai mahar yang diberikan kepada istrinya. Istrinya kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, "Iya, aku bersedia untuk memulangkan kembali kebun tersebut." Maka Rasulullah SAW kemudian membuat keputusan, memerintahkan kepada Thabit bin Qais, "Wahai Thabit, ambillah balik kebun ini dan jatuhkanlah talak kepada istrimu satu talak." أما على الناحية الأخرى، إذا حدث خطأ من المرأة فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجال بالصبر على النساء، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرق يعني لا يبغض، فيوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على النساء ومراعاة العاطفة الشديدة عند المرأة من الغيرة والأشياء التي قد تخطئ فيها مع زوجها، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بالصبر على النساء كي تدوم العشرة والمودة والرحمة بين الأزواج. Juga di antara sikap yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat apabila istri-istri mereka melakukan kesilapan, apabila istri-istri mereka melakukan kesalahan, Rasulullah SAW menasihatkan para sahabat, Rasulullah SAW menasihatkan orang Islam untuk bersabar. Rasulullah SAW sampai mengatakan, janganlah seorang suami benci kepada istrinya kerana satu perangai, kerana boleh jadi banyak perangai-perangai lain yang dia suka, hanya kerana satu kesilapan, hanya satu kesalahan, lupa semua kebaikan yang dilakukan. Dan perempuan terkadang melakukan perkara-perkara tersebut kerana cemburu, kerana keadaan emosi yang tengah terjadi. Maka Rasulullah SAW perintahkan kepada kaum muslimin untuk menguatkan kesabaran mereka agar di dalam keluarga terbina ketenangan, kasih sayang dan rahmat. وفي الختام وفي النهاية أحكي لكم 3 مواقف للنبي صلى الله عليه وسلم مع النساء. الموقف الأول مع امرأة عجوز كبيرة في السن، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة عجوز. فالمرأة
يعني حزنت وذهبت بعيدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ناداها مرة أخرى ثم قال لها إنك ترجعين شابة، تدخلين الجنة وأنت شابة ولست كبيرة في السن. فألم تسمعي قول الله عز وجل عربا أترابا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع هذه المرأة ويتعامل بلطف وبرقة وبمزاح مع المرأة، وكان يمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. Dan sebagai penutup ada tiga peristiwa menarik yang terjadi di dalam sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum perempuan. Kisah yang pertama adalah apa yang terjadi antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang perempuan tua. Perempuan tua itu berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, doakan agar aku masuk ke dalam syurga. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan berkata, di dalam surga tidak ada perempuan tua. Di dalam surga tidak ada perempuan tua. Perempuan itu menangis mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di dalam surga tidak ada perempuan tua, sedangkan dia adalah perempuan yang sudah berumur. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menenangkan perempuan tersebut dengan mengatakan bahwa kamu akan kembali dalam keadaan muda. Tidakkah kamu pernah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, uruban atraba, yang bermaksud penghuni-penghuni surga akan kembali kepada keadaan-keadaan muda sama seperti pasangan-pasangan mereka, maka kamu semua akan kembali kepada keadaan muda. Tengok di dalam peristiwa ini bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercanda dengan kaum perempuan, bercanda dengan perempuan-perempuan yang sudah tua ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercanda tetapi tidak mengatakan melainkan kebenaran. والموقف الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمح لإحدى النساء لامرأة كانت تريد أن تنظف المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمح لها في كل فترة أن تقوم المسجد وتنظفه وتزيل ما قد يكون فيه من بعض الأوساخ. وفي إحدى المرات ماتت هذه المرأة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما في الظهيرة، فالصحابة لم يريدوا أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم فدفنوها. ثم بعد ما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها فأخبروه أنها توفيت، فقال لماذا لم توقظوني كي أصلي عليها؟ فقالوا يا رسول الله وجدناك نائما، يعني واستخفوا بها. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قبرها ويصلي عليها في قبرها إكراما لهذه المرأة. Di antara contoh sikap Nabi SAW kepada kaum perempuan adalah berkaitan dengan seorang perempuan yang biasa mengemas masjid Nabi SAW, biasa membersihkan masjid Nabi SAW, mengutip sampah dari masjid Nabi SAW. Satu masa perempuan tersebut sakit dan kemudian meninggal dunia. Meninggal dunia pada masa Rasulullah SAW tengah tertidur, dan ahli keluarga, kaum kerabat kepada perempuan tersebut memandikan, mengkafankan, mensolatkan dan mengebumikan perempuan tersebut tanpa mereka memberitahu Nabi SAW, tanpa mereka mengganggu Rasulullah SAW dari tidurnya. Bangun dari tidur, Rasulullah SAW mendapatkan berita tentang perempuan tersebut. Rasulullah SAW segera pergi ke rumahnya dan bertanya tentang keadaannya, karena sebelumnya perempuan tersebut tengah sakit. Mereka memberitahu bahwa perempuan itu sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Kami telah mengebumikan dia semasa engkau tengah berehat. Maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, kenapa tidak kejutkan saya? Kenapa tidak bangunkan saya? Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, di mana kamu semua mengebumikannya? Rasulullah SAW kemudian pergi ke tempat dikebumikan perempuan tersebut, ke kubur perempuan tersebut. Lalu Rasulullah SAW mendirikan salat jenazah ke atas perempuan tersebut di atas kuburnya. والموقف الثالث والأخير وهو عجيب،
النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم عن الصحابيات إذا مرضنا، فعلم عن صحابية اسمها أم العلاء كانت مريضة، فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذ الصحابة، مجموعة من الصحابة أخذهم وذهب لزيارة أم العلاء، وكانت عندها حمى يعني سخونة شديدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليها ودعا لها ويعني كلمها وأخبرها بحديث في الحمى، كل ذلك اهتماما بامرأة مريضة من نساء المسلمين رغم شدة اهتمامات النبي صلى الله عليه وسلم ومسؤولياته الكثيرة، إلا أنه لم يغفل عن زيارة امرأة من أصحابه كانت مريضة مثل ما يزور الرجال. Contoh yang ketiga, ini satu perkara yang sangat menarik terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil berat tentang keadaan kaum muslimat, keadaan para sahabat dari kalangan kaum perempuan, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui siapa yang sakit di antara mereka. Satu ketika seorang sahabat perempuan yang bernama Ummul Ala sakit, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam panggil para sahabat untuk datang ke rumahnya, untuk menziarahi rumahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin para sahabat datang ke rumah Ummul Ala. Di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kesembuhannya. Di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahunya tentang apa yang menimpanya. Ummul Ala pada ketika itu tengah menderita demam yang sangat kuat. Tengok dari peristiwa ini bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan kaum perempuan, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan dan mengambil berat tentang kaum perempuan. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sahaja menziarahi kaum lelaki yang sakit, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menziarahi kaum perempuan yang sakit. وفي النهاية يا شباب، هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان يتعامل مع النساء في مجتمع الصحابة، فأين نحن من ذلك؟ وهل نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في تعاملنا مع المرأة في حياتنا؟ المرأة زوجة وابنة وأم وقريبة، والمرأة في مجتمع المسلمين عموما هل لها هذه المنزلة التي كانت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك نقول يعني للرجال إن الله عز وجل يقول عن النساء ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فكما نطلب من المرأة أن تؤدي الحقوق التي عليها فإنه علينا أيضا أن نؤدي الحقوق التي للمرأة، وأن نتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مكانة المرأة في الإسلام التي لا يوجد دين اهتم بالمرأة مثل دين الإسلام، فالحمد لله على نعمة الإسلام. Dan seperti inilah bagaimana Rasul kita berinteraksi dengan kaum perempuan. Maka tugas kita adalah, adakah kita dah mengambil Nabi SAW sebagai kedua, sebagai contoh untuk kita berinteraksi dengan mereka? Bagaimana kita memperlakukan kaum perempuan di dalam masyarakat? Bagaimana kedudukan yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW, perhatian besar yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kaum perempuan, yang menjelaskan sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban dengan ma'ruf. Ini menegaskan kepada kita tentang tingginya kedudukan kaum perempuan di dalam Islam, tingginya nilai kaum perempuan di dalam Islam. Perempuan sebagai seorang ibu, perempuan sebagai seorang istri, perempuan sebagai seorang anak, perempuan sebagai seorang sahabat, perempuan sebagai seorang jiran dan tetangga. Ini menegaskan kepada kita tentang keperluan kita untuk mempelajari kehidupan Nabi SAW, bagaimana baginda SAW berinteraksi kepada kaum perempuan. وفي الختام من باب التشويق إلى الموضوع القادم إن شاء الله رب العالمين، سيكون موضوعنا القادم هو مواقف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الأطفال، كيف كان يتعامل مع الأطفال صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Fadilatul Syekh tadi menyebutkan sebagai penutup bahwa dalam pertemuan yang akan datang insya-Allah
kita akan mempelajari riwayat-riwayat dalam kehidupan Nabi SAW, dalam sirah Nabi SAW, bagaimana sikap baginda SAW kepada kanak-kanak, bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan kanak-kanak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai kepada penghujung pertemuan kita di petang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ada manfaatnya, dan seperti biasa jika tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya. Sayyidati wa sadati, wasalna ila khitami hadza al-liqa, wa kama ahidna sanu'ti al-fursah lakum lil-istifsarat wal-as'ilah. Wa qad wasala ilaina soal min Farhan min Indonesia. السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ عبد البر والأستاذ منتصر، بارك الله فيكم. Soal awal, mana yang lebih utama, memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak atau berbakti kepada ibu? Dan soalan yang kedua, bolehkah seorang wanita menuntut ilmu akan tetapi meninggalkan suami dan anaknya di rumah? Soalul awal, Fadilat Syekh, ma huwa al-afdal? Ayyuhuma afdal? An-nafaqatu lizawja wal aulad am al-bir lil walidah? والسؤال الثاني: هل يحق للمرأة الخروج في طلب العلم مع ترك الزوج والأولاد في البيت؟ هذا السؤال من فرحان. سؤالان جميلان يا أخ فرحان، وأنا أحييك عليهم. أما بالنسبة للسؤال الأول، فالمرأة البر بها وأداء حقوقها واجب على الرجل وحده، على الزوج أولا، فهذا هو واجبه الأول. أما البر بالوالدة فواجب عليه وعلى إخوته، هو حق مشترك ولا تعارض بين الحقين. ليس معنى بر الوالدة إهمال الزوجة، وليس معنى الاهتمام بالزوجة ترك الوالدة. هذا جانب وهذا جانب. أنت هل تفاضل ما بين السمع والبصر؟ تهتم بعينك ولا تهتم بأذنك؟ فهكذا. Okey, untuk jawapan yang atas soalan yang pertama, tanggungjawab ke atas isteri, tanggungjawab ke atas anak adalah tanggungjawab yang besar. Tanggungjawab kepada ibu juga tanggungjawab yang besar. Tanggungjawab ke atas isteri dan anak adalah tanggungjawab seorang suami seorang. Sedangkan tanggungjawab kepada ibu adalah tanggungjawab yang dipikul bersama oleh semua anak-anak. Maknanya bukan kita keseorangan, tapi ia adalah tanggungjawab bersama. Tapi keduanya adalah perkara yang wajib. Bertanggungjawab kepada isteri adalah perkara yang wajib, bertanggungjawab kepada ibu adalah perkara yang wajib. Dia dua perkara yang tidak dipisahkan, kerana dia bukan dua perkara yang bercanggah, bukan dua perkara yang bersalahan. Artinya, Syekh tadi memberikan gambaran, adakah kita lebih mengutamakan mata atau telinga? Tidak, kita perlu kedua-duanya. Kita perlu mata untuk melihat, kita perlu telinga untuk mendengar. Maknanya kita perlu bertanggungjawab kepada isteri kerana ia bagaikan mata kita. Kita perlu berbakti kepada ibu kita kerana ia bagaikan telinga kita. أما بالنسبة للسؤال الثاني، فكما عرفت يعني الإسلام يهتم بتعليم المرأة وأن تكون تعرف أمور دينها، ولكن مسألة خروجها من بيتها لطلب العلم، إذا استطعت أنت أن تعلمها وما تتعلمه وما عرفته في المسجد وتعلمها فهذا خير. لكن إذا كان ليس عندك علم فلا تحرمها من الذهاب إلى المسجد أو لدار من دور العلم، إذا كانت بالشروط الشرعية المنضبطة بحيث خروجها يكون في أمان وتذهب إلى مكان موثوق وتتعلم العلم الشرعي. ولا بأس في إحدى المرات أن تكون أنت مع أولادك في البيت وهي تتعلم وتأتي، ولن يكون هذا كثيرا يعني، لكن لا تحرمها يعني من أن تتعلم. Okay.
Untuk soalan yang kedua, sebagaimana kita ketahui bahwa agama Islam menggalakkan semua untuk menuntut ilmu, kepada kaum perempuan juga untuk menuntut ilmu. Maka apabila seorang suami ada kemampuan untuk mendidik istrinya, untuk mengajarkan ilmu kepada istrinya, maka itu dah cukup. Maknanya tak ada keperluan lagi bagi seorang istri untuk pergi keluar. Sedangkan ketika seorang suami tiada kemampuan untuk mengajar istrinya atau tiada cukup masa untuk mengajar istrinya, maka jangan halang dia daripada satu perkara yang digalakkan di dalam agama. Suruhlah dia untuk menuntut ilmu, izinkanlah dia untuk menuntut ilmu, tapi pastikan perjalanannya adalah perjalanan yang selamat, pergi ke tempat yang kita semua boleh percaya akan tanggungjawab ilmu yang disampaikan, dan boleh jadi ketika istri tengah menuntut ilmu di masjid, di majlis-majlis ilmu, itu mengganti tugas ayah pada ketika itu untuk menjaga anak-anaknya, dan ia tidak akan memerlukan waktu yang lama. وشيء أخير يا ابن عبد البر أنه يعني نقول له أنه لا ينبغي للمرأة كذلك أن تأخذ موضوع طلب العلم والتعلم وتهمل حقوق زوجها وأولادها، وإنما عليها أن توازن ما بين الأمرين وألا تهمل حقوق زوجها وأولادها، لأنه هذا من العلم أن تهتم بزوجها وأولادها. Okay. Kemudian juga yang perlu kita ingatkan adalah selain ada tugas untuk menuntut ilmu, tentunya bagi seorang istri, bagi seorang perempuan, ada tanggung jawab kepada keluarganya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Dan satu perkara menarik yang disampaikan oleh Syekh adalah menunaikan tanggung jawab adalah bahagian dari mengamalkan ilmu. Maknanya ketika kita menunaikan tanggung jawab kita, sama ada sebagai seorang suami ataupun seorang istri, berarti itu hakikatnya kita tengah menunaikan hak dari ilmu yang telah kita pelajari. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kita dah sampai ke penghujung pertemuan kita, dan terima kasih kepada semua yang hadir, terima kasih kepada semua yang memberikan sokongan untuk majlis ilmu ini, terima kasih kepada yang bertanya, terima kasih kepada yang mendengar rakaman dari majlis ilmu ini. Dan sebagai penutup, kita minta beberapa kesimpulan dari pelajaran ini. وفي الختام نشكر الحضور الكرام، نشكر الذين ساهموا في هذا البرنامج، ونشكر فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة. وقبل أن نختم، كلمة تختم بها هذا اللقاء ونستفيد من أهم الدروس في هذا اللقاء. تفضل يا شيخ. نعم، يعني الدروس التي نتعلمها في العلم عموما أن الإسلام لم يهمل شيئا، وأن في هذا الدين الصلاح للحياة كلها، صلاح لأمر المرأة والنساء وللرجال وللصغار وللكبار. هذا الدين يصلح الحياة كلها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا استمساكا بديننا، هذا الدين الذي من عند الله الحكيم الخبير الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فنسأل الله عز وجل أن يزيدنا استمساكا بهذا الدين واعتصاما به، وأن يصلح ديننا ودنيانا، وأن يصلح أحوال المسلمين أجمعين. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ولا تنسونا من دعائكم. Okay. Sebagai pengajaran terakhir, Syekh mengatakan bahwa Islam adalah agama yang tidak meringankan perkara-perkara yang besar. Islam tidak mengetepikan perkara-perkara yang besar. Islam mengambil berat tentang kaum lelaki, tentang kaum perempuan. Islam adalah agama yang menyeluruh, yang mengambil berat akan kepentingan segalanya. Kerana agama ini diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijaksana, dan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan kita dalam berpegang teguh kepada agama kita dan memberikan kemudahan kepada kita dan kepada semua orang-orang yang beriman. Syukran fadilat Syekh, jazakumullahu khairan ala hadhihi al-muhadharah al-qayyimah, wa syukran li hadaratikum, wa ila liqa
في اللقاء المقبل إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. شكرا. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا مولانا، بارك الله فيك، الله يحفظك. شكرا.